Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim, yang mana kita telah masuk pada tajuk berkenaan tentang kitab Fadailis Sahabah, hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada baris yang pertama, ikhtalafan nasu fi tafdhili ba'di sahabati ala ba'din. Para ulama berbeza pendapat adakah ada kelebihan setiap sahabat berbanding kepada yang lain. Faqala ta'ifatun la tufadal. Sebahagian ulama mengatakan semua para sahabat adalah sama, tidak boleh untuk membezakan antara satu sama lain. Ajak makcik tu masuk ya. Aminah, bawa makcik tu naik atas. Nak urut. Okey. Waqala al-jumhur, majoriti para ulama menyebut adanya kelebihan sebahagian sahabat kepada yang lain. Maka ahli sunnah berkata afdaluhum Abu Bakr as-Siddiq, bahawa sahabat Nabi yang paling afdal adalah Abu Bakar, diikuti nombor 2 Umar. Okey, adik duduk sini ya. Okay, Nana jaga dia. Nana dah ngaji dah. Belum ngaji lagi. Siapa tengah ngaji? Tak, biar dia keluar masuk tahu. Nana nak tengok dia sikit dah. Maka paling afdal adalah Abu Bakar, diikuti oleh Umar radhiyallahu taala anhum. Kemudian sebahagian berkata paling afdal adalah Abbas. Syiah pula berkata paling afdal adalah Ali radhiyallahu taala anhum. Wattafaqa ahli sunnah, namun para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahawa paling afdal adalah Abu Bakar, kemudiannya adalah Umar, kemudiannya Uthman, kemudiannya Ali. Kemudiannya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, barulah pada baris yang keempat thumma tamamul asyarah, baki asyarah mubasyarah. Maka sahabat yang paling afdal mengikut majoriti pandangan para ulama adalah Abu Bakar nombor 1 mengikut turutan khalifah, Umar, Uthman, Ali, dan kemudian barulah baki lagi 6 orang daripada kalangan asyarah mubasyarah. Selepas daripada itu, para sahabat yang afdal adalah Ahlu Badrin, para sahabat 313, ataupun sebahagian riwayat menyebut 317 daripada sahabat-sahabat yang turut serta dalam peperangan Badar. Kemudian para sahabat yang turut serta dalam peperangan Uhud. Kemudian para sahabat yang pernah bersama dengan Nabi di dalam Bai'atul Ridwan. Dan juga adanya pendapat-pendapat yang lain yang para pelajar boleh baca pada beberapa baris selepas daripada itu. Kemudian pada pertengahan muka surat, Imam Nawawi mengupas tentang apa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Adakah Muawiyah bin Abi Sufyan layak dianggap sebagai khalifah yang sah kerana penentangan yang beliau buat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Maka Imam Nawawi tulis di sini beberapa baris dan istibah yang ada di pihak Muawiyah, sehingga Muawiyah beranggapan dia perlu untuk melawan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Maka ini adalah catatan Imam Nawawi yang nanti pelajar boleh baca insya-Allah. 6165, baca sanad dia. Kita mula masuk pada hadis-hadis berkenaan tentang kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Terus 6165 daripada riwayat Imam Muslim.
Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala telah berkata, nazartu ila aqdamil musyrikin, aku telah melihat kepada kaki-kaki orang musyrik, ala ru'usina, yang berada pada bahagian kepala kami, wa nahnu fil ghar, ketika mana kami berada dalam gua Thur. Maka hadis ini nak menunjukkan bagaimana Allah memilih Abu Bakar untuk menemani Nabi sewaktu berhijrah. Maka ini adalah kelebihan Abu Bakar yang kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semalam Abu Bakar bersama dengan Nabi sewaktu berhijrah adalah lebih baik daripada amalan kami sepanjang hidup. Maka ini adalah kelebihan Abu Bakar. Fakultu ya Rasulullah, maka Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, lau anna ahadahum nazara ila qadamih, sekiranya salah seorang daripada mereka melihat pada arah tapak kaki mereka, absarana, pasti mereka akan nampak kita, yang mana kita berada di bawah tapak kaki mereka. Nanti para pelajar boleh search bagaimana gambar keadaan Gua Thur, bukan Gua Hira, Gua Thur, maka akan faham apa maksud Abu Bakar. Maka Nabi pun berkata, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bisnain, apakah pandangan kamu dengan dua orang, yang mana yang ketiganya adalah Allah. Allah sentiasa bersama dengan kita. Hadis ini juga menunjukkan tingginya keyakinan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat 6166 menceritakan kepada kita bahawa Abu Bakar telah dapat mengetahui kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum para sahabat radhiyallahu taala anhum yang lain. 6166 baca. Maka Nabi SAW kata Abu Sa'id pernah duduk di atas mimbar pada waktu yang mana Nabi SAW telah mula sakit. Maka para ulama sirah menyebut Nabi sakit sebelum wafat lebih kurang 13 ke 14 hari. Maka baginda pun bersabda, abdun, ada seorang hamba, khayyarahullahu, di mana Allah telah memberi pilihan kepada hamba tersebut, baina, di antara an yu'tiyahu zahratad dunya, Allah memberikan kepada hamba tersebut kenikmatan dunia, wa baina ma indah, dan di antara pilihan untuk hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Fakhtara ma indah, maka hamba tersebut telah memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka tiba-tiba Abu Bakar menangis. Bila Nabi SAW sebut tentang contoh ini, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Wabaka, tolong ambil Atiyah tu. Wabaka, dan Abu Bakar menangis dengan sangat teruk. Faqala, maka berkata Abu Bakar, fadainaka bi abaina wa ummahatina, kami sanggup menebus kamu wahai Rasulullah dengan ibu dan ayah kami. Qala, adik, kenapa adik sini? Kenapa? Cuba cerita. Apa masalah dia? Kenapa kakak kacau Habis ada kelas lah. Sini. Adik nak buat apa? Cuba cerita. Cerita kata cakap. Nak buat apa? Kakak tak bagi tak apalah. Main kat sini lah dengan Abi. Boleh? Pergi mana? Umi tak ada. Umi ada urusan sikit. Nak duduk dengan Abi sini? Tak nak? Tak nak main stand tu. Umi, main ni. Sekejap. Nak? Tak ikhlas. Allahumma salli ala Muhammad. Tolong tengok dia. Okey, mana tadi? Maka berkata Abu Bakar apabila mendengar Nabi punya pilihan, Nabi menyebut pilihan Nabi dalam bentuk perumpamaan, di mana Nabi SAW bersabda, ada seorang hamba, Allah telah bagi dia pilihan, maka hamba tersebut telah pilih untuk kembali pada apa yang ada di sisi Allah. Sahabat yang lain tidak faham, tetapi Abu Bakar faham, menunjukkan bahawa Nabi telah memilih untuk meninggalkan dunia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terus Abu Bakar berkata, fadainaka bi abaina wa ummahatina, kami sanggup menebusmu wahai Rasulullah dengan ibu-ibu dan ayah-ayah kami.
Qala, berkata Abu Sa'id, fakana Rasulullah, rupa-rupanya bila Nabi dah wafat, rupa-rupanya Nabi SAW adalah hamba yang telah diberikan pilihan tersebut. Wa kana Abu Bakrin a'lama Nabi, dan adalah Abu Bakar orang yang paling faham, paling mengetahui di antara kami dengan perkara tersebut. Maka ini menunjukkan kelebihan Abu Bakar. Ketika mana semua sahabat lain tak faham apa yang Nabi maksudkan, maka beliaulah satu-satu orang yang faham. Maka bila Nabi mendengar kata-kata Abu Bakar, maka Nabi SAW pun bersabda, Inna amannan nasi alayya, sesungguhnya orang yang paling banyak menolong daku, fi mali, pada hartanya, wasuhbati, persahabatannya, Abu Bakrin adalah Abu Bakar. Maka ini juga merupakan kelebihan Abu Bakar. Nabi mengakui yang tidak ada orang yang paling banyak menolong Nabi dengan persahabatan, dengan keluarga, dengan hartanya lebih daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seterusnya Nabi bersabda, walau kuntu muttakhidan khalila, sekiranya aku dibenarkan untuk melantik seseorang sebagai khalil, sebagai teman rapatku, nescaya itu adalah Abu Bakar. Walakinna, akan tetapi adanya ukhuwatul Islam, persaudaraan di dalam Islam, la tubqayanna fil masjid khawha, janganlah berbaki di dalam masjid sebarang pintu belakang kecuali hanya pintu belakang rumah Abu Bakar. Apakah maksud perkataan ini? Para sahabat ketika itu, mereka orang yang duduk sebelah dengan masjid, orang yang duduk sebelah dengan masjid, mereka ada pintu depan dan pintu belakang. Pintu depan adalah jalan keluar untuk ke jalan utama. Sementara para sahabat, mereka ada buat pintu belakang kerana pintu belakang tersebut boleh terus masuk ke masjid. Maka sebelum Nabi SAW wafat, Nabi tidak izinkan lagi pintu belakang ini ada. Nabi suruh semua tutup, kecuali hanya Abu Bakar. Kerana Abu Bakar perlukan pintu tersebut untuk beliau keluar masuk menjadi imam solat fardu. Maka hanya Abu Bakar yang dibenarkan untuk mempunyai pintu tersebut. Kalaulah kita pergi Masjid Nabawi, maka pintu yang kedua, kalau dia ada banyak pintu, pintu masjid nombor 2, maka di situ kita akan nampak tanda ini adalah pintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kerana menunjukkan di situlah tempat pintu rumah Abu Bakar. Cumanya telah dibawa ke kanan. Dulu Masjid Nabawi tidaklah besar seperti zaman kita, maka arahnya tetap sama, cuma tempatnya telah dipindahkan. Riwayat yang seterusnya 6167 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Abi ilaihi qala hadatsana Sa'id bin Mansur qala hadatsana Fulayh bin Sulaiman an Salim bin Abi Nadhr an Ubaid bin Hunain wa Busr bin Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas yawman bimithli hadits Malik. 6168 baca. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalila, sekiranya aku boleh melantik seorang khalil, seorang teman rapat, nescaya aku akan melantik Abu Bakar sebagai khalilku, sebagai teman rapatku. Walakinnahu, akan tetapi Abu Bakar adalah apa sini? Adalah akan tetapi Abu Bakar adalah seakhi, saudaraku, dan juga adalah sahabatku. Wa qad ittakhadallahu sahibakum khalila, dan Allah telah melantik sahabat teman kamu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilnya. Maka khalil Nabi, orang yang rapat dengan Nabi adalah zat yang rapat dengan Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi tidak boleh melantik daripada kalangan manusia sebagai khalil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Lagi main. Kemudian banyak riwayat berikut ini. 6169707172. Semua riwayat ini kita tidak terjemahkan sebab semua riwayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilnya. 6169.
وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ للمثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا, sekiranya aku boleh melantik daripada umatku seorang dan sesiapa pun sebagai khalil, sebagai teman rapat, nescaya aku akan melantik Abu Bakar. 6170. وبه إليه قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. 6171. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن مغيرة عن واصل بن حيان عن عبد الله بن أبي الحذيل عن أبي الأهوس عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. Akan tetapi sabda Nabi, Khalil Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Khalil bermaksud orang yang sangat-sangat dekat dan orang yang sangat-sangat rapat. 6172 pun kita tidak terjemahkan. Abi ilaihi qala hadatsana Abu al-Ahwas ibn Abi Shaybah qala hadatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un tahwil. Abi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir tahwil. Abi ilaihi qala hadatsana Ibn Abi Umar qala hadatsana Sufyan kullu an al-Ahmash tahwil. Abi ilaihi qala hadatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wa Abu Sa'id al-Ashaj wal lafdhu lahumā qala hadatsana Waqi'un qala hadatsana al-Ahmash an Abdullah ibn Murrah an Abi al-Ahwas عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله, sesungguhnya aku membebaskan diri daripada setiap khalil akan khalilnya. Walau kuntu mutakhidan khalila, sekiranya aku dibenarkan mengambil seorang khalil daripada kalangan manusia, nescaya orang itu adalah Abu Bakar. Inna sahibakum khalilullah, sesungguhnya sahabatmu ini iaitu Rasulullah adalah khalilullah, adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. 6173 nak menceritakan apabila ditanya siapakah orang yang Nabi SAW sayang, maka Nabi SAW menyebut Aisyah, dan daripada kalangan lelaki adalah Abu Bakar, ayah kepada Aisyah radhiyallahu anhuma. 6173 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah mengutuskan Amr ibn al-As dalam peperangan, dalam ekspedisi Zatus Salasil. Biar dia tengok je dia, kacau dia. Fa'ataituhu, maka Amr ibn al-As pun datang kepada Nabi lalu bertanya, wahai Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik, siapakah orang yang paling kamu sayang wahai Rasulullah? Tanya Amr ibn al-As. Maka Nabi pun menjawab Aisyah. Maka Amr ibn al-As tanya, minar rijal, daripada kalangan lelaki. Maka Nabi SAW bersabda, abuha, ayah kepada Aisyah iaitu Abu Bakar. Kemudian Amr ibn al-As tanya lagi, thumma man, selepas itu siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW pun sebut Umar. Fa'adda rijalan, dan Nabi SAW telah sebut beberapa nama sahabat yang lain selepas daripada Umar. Terus 6174 baca sanad dia. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wasu'ilat man kana Rasulullah mustakhlifan law istakhlafah. Maka Aisyah pernah ditanya, kalaulah Nabi SAW ingin melantik khalifah, melantik pengganti, maka siapakah yang Nabi SAW akan lantik? Kalaulah Nabi ada lantik, maka berkata Aisyah, Abu Bakar. Ditanya lagi kepada Aisyah selepas daripada kewafatan Abu Bakar, qalat Umar, maka Aisyah berkata adalah Umar. Thumma qila laha, selepas daripada itu ditanya siapakah selepas Umar, maka Aisyah pun berkata Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian Aisyah berhenti tahap ini. Dan memang pun kalau kita lihat, kalaulah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah masih hidup, maka Umar ingin melantik Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sebagai khalifah yang ketiga. Namun Abu Ubaidah ibn al-Jarrah meninggal dunia sewaktu ta'un Amwas, sewaktu pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. 6175 baca.
seorang lelaki, seorang perempuan telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu. Fa amaraha an tarji'a ilaih. Maka Nabi memerintahkan untuk wanita ini berjumpa Nabi kemudian. Dia minta sesuatu kepada Nabi, Nabi kata datang balik kemudian. Maka wanita ni pun berkata, wahai Rasulullah, ara'aita bermaksud akhbirni, maklumkanlah kepadaku, in jitu, jika aku datang kemudian dan aku tidak menjumpai kamu. Ya qala abi ka'annaha ta'nil maut. Kalaulah Nabi dah wafat, Nabi dah meninggal dunia, Nabi kata datang kemudian. Tapi kalaulah kemudian Nabi dah tak ada, maka Nabi SAW pun bersabda, fa illam tajidini, sekiranya kamu tidak menjumpai akan daku, fa'ti Abu Bakar, maka datanglah kamu menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadis ini juga jelas menunjukkan bahawa waktu ketiadaan Nabi, maka Abu Bakar adalah orang yang Nabi SAW pilih untuk seseorang itu bertemu dan meminta bantuan. 6176 kita tidak terjemahkan sebab riwayat lebih kurang sama. Wabillahi qala wa hadatsani Hajjaj bin Sya'ir qala hadatsana Ya'qub bin Ibrahim qala hadatsana abi an abihi qala akhbarani Muhammad bin Jubair bin Mut'im anna abahu Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu akhbara anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakallamathu fi syai'in fa amaraha bi amrin bimithli hadits Abbad bin Musa. 6177. Hati-hati dengan kakak tu. Tengok 6177 baca. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis ini, Nabi SAW pernah bersabda kepadaku fi maradih, pada waktu yang baginda telah mula sakit, sakit yang membawa kepada kewafatan baginda Nabi SAW. Maka baginda bersabda, ud'i li Abu Bakar, wahai Aisyah, panggillah untukku ayahmu Abu Bakar, wa akhaki, dan saudara lelaki kamu, hatta aktuba kitabah, supaya aku boleh menulis sebuah wasiat, sebuah penulisan. Fa inni akhaf, kerana sesungguhnya aku risau, aku khawatir, ay yatamanna mutamannin, ada orang yang akan menyangka, wa yaqulu qail, dan akan ada orang yang mendakwa, ana aula, aku yang lebih berhak daripada Abu Bakar. Ana aula, maksud ana ahaq, aku yang lebih berhak daripada Abu Bakar. Wa ya'ballahu wal mu'minun, dalam keadaan Allah dan orang beriman enggan untuk menerima kecuali hanya Abu Bakar. Dan ini yang Nabi risaukan, ada orang yang menyangka bahawa dia lebih berhak daripada Abu Bakar, padahal adalah Abu Bakar yang lebih berhak daripada semua para sahabat yang lain radhiyallahu ta'ala anhum. Pada baris yang ketiga muka surat sebelah, kata Imam Nawawi, fi hadzal hadis, hadis ini juga dalalatun zahiratun, adalah petunjuk yang sangat jelas menunjukkan kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan pengkhabaran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bima sayaqa, tentang apa yang bakal berlaku fil mustaqbil ba'da wafatih, pada masa akan datang selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Abu Bakar adalah orang yang sepatutnya dipilih oleh umat Islam, oleh para sahabat yang lain. Riwayat seterusnya 6178 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, man asbaha minkumul yawma sha'ima. Hadis ini menunjukkan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang yang bersegera melakukan kebaikan. Maka Nabi bersabda, siapakah di antara kamu pada pagi ini telah telah berpuasa? Maka Abu Bakar menjawab, daku. Nabi bertanya soalan yang kedua, faman ittaba'a minkumul yawma janazah, siapakah di antara kamu yang pagi ini telah menghantar jenazah? Maka Abu Bakar mengatakan, aku wahai Rasulullah. Nabi bertanya tentang amalan yang ketiga, faman at'ama minkumul yawma miskina, siapa di antara kamu yang telah memberi makan orang miskin? Maka Abu Bakar berkata, aku wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bertanya amalan yang keempat, siapakah di antara kamu faman ada minkumul yawma marida, yang telah menziarahi seorang yang sakit? Maka Abu Bakar mengatakan, aku wahai Rasulullah.
Maka 4 amalan ni Abu Bakar telah selesaikan awal pagi. Maka Nabi SAW bersabda, "Majtama'na fi mri'in", tidaklah amalan ini terkumpul pada diri seseorang illa dakhalal jannah, kecuali masuk syurga. Apakah amalan tersebut? Sentiasa berpuasa, menghantar jenazah ke tanah perkuburan, memberi makan orang yang susah, dan juga menziarahi orang yang sakit. Maka Abu Bakar dikumpulkan semua amalan ini dalam keadaan ada sahabat yang ketika itu hanya mempunyai beberapa amalan. 6179 baca. Maka hadis ini nak menerangkan bahawa Nabi begitu yakin bahawa apa yang Nabi sabdakan, pasti Abu Bakar dan Umar akan beriman kepada kata-kata Nabi. Walaupun ketika Nabi berkata begitu, Abu Bakar tak ada. Tapi bila Nabi cerita sesuatu kisah yang pelik, yang luar daripada kebiasaan, Nabi sentiasa berkata, Abu Bakar dan Umar pasti percaya akan kisah aku. Maka Nabi pernah menceritakan keadaan sebuah kisah yang mana para ulama berbeza pendapat, adakah kisah ini telah berlaku pada Bani Israel ataupun kisah ini akan berlaku sebelum kiamat. Maka Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, "Bainama rajulun", sedang seorang lelaki, "yasuqu bakaratan lah", menuntun, menarik seekor lembu miliknya, qad hamala 'alaiha", dalam keadaan lembu tersebut telah dipaksa untuk membawa muatan bawang. Lembu dia taklah kuat belakang dia untuk membawa muatan barang. Minta maaf. Iltafatat ilaihi al-baqarah, maka lembu tersebut telah menoleh kepada tuan dia yang letakkan begitu banyak barang di belakang dia. Maka lembu tersebut berkata, "Inni lam ukhlaq li hadhihi", sesungguhnya aku tidaklah diciptakan untuk membawa muatan bawang. "Walakinni innama khuliqtu lil harth", hanya saja aku diciptakan untuk membajak tanah. Orang dulu mereka menggunakan lembu untuk membajak tanah untuk pertanian. Maka orang ramai pun berkata, "Subhanallah, Maha Suci Allah, macam mana lembu boleh bercakap?" Ta'ajjuban wa faza'an, khawatir dan juga terkejut. "Abaqaratun takallam", adakah lembu boleh berkata-kata? Maka Nabi SAW bersabda, "Fa inni uminu bih", sesungguhnya aku mempercayai peristiwa ini. Begitu juga Abu Bakar dan Umar. Berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah, maka Nabi SAW bersabda lagi, kisah yang lain, "Baina ra'in fi ghanami", sedang seorang pengembala menjaga kambing-kambingnya, "ada alaihi dhibu", maka seekor serigala telah menyerang seekor kambing, "fa akhadha minha syatan", lalu telah mengambil seekor kambing, "fa talabahu ar-ra'i", maka pengembala tadi telah mengejar serigala tersebut, hatta stanqadhaha, sehingga pengembala tersebut berjaya menyelamatkan kambing milik dia. Faltafata ilaihi dhibu, maka serigala tersebut berpaling kepada pengembala kambing tadi seraya berkata, "Mallaha yaumas sabaq", siapakah yang boleh menjaga kambing kabu ini pada hari as-sabaq? Hari as-sabaq, nanti para pelajar boleh baca sendiri pada hasyiah, maka apakah maksud hari yang sabaq. Hari sabaq ada yang menterjemahkan sebagai hari kiamat. Hari as-sabaq ada juga diterjemahkan sebagai hari di mana binatang buas pada waktu itu akan menyerang binatang-binatang yang lain. Maka siapa yang boleh menjaga kambing ini pada hari as-sabaq, yauma laisa laha ra'in ghairi, yang mana ketika itu tidak ada pengembala yang boleh menjaga kambing-kambing ini. Faqala an-nas, maka orang ramai pun berkata, "Subhanallah, Maha Suci Allah, kambing boleh bercakap." Maka Nabi SAW pun bersabda, "Fa inni uminu bidzalika", sesungguhnya aku mempercayai perkara tersebut, dan Abu Bakar dan Umar juga turut percaya. Padahal Abu Bakar dan Umar tak ada pun ketika mana peristiwa tersebut. Maka hadis ini nak menunjukkan bagaimana Nabi percaya, Abu Bakar dan Umar akan percaya pada setiap apa yang Nabi SAW sabdakan. 3 hadis berikut kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. 6180,
وبه إليه قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب بهذا الإسناد قصة الشاة والذئب ولم يذكر قصة البقرة. 6181 baca. Daripada Abu Hurairah. Okey, hadis ini lebih kurang sama, baca. Maka bila Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku beriman kepada kisah ini bersama dengan Abu Bakar dan Umar, maka kata perawi, wama huma thamma, dalam keadaan Abu Bakar dan Umar tak ada pun di situ. Tetapi hadis ini nak menunjukkan bagaimana kelebihan Abu Bakar dan Umar, yang mana Nabi SAW bersabda bahawa Abu Bakar dan Umar pasti mempercayai setiap apa yang aku sabdakan. 6182 kita tidak terjemahkan sebab riwayat lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Musanna wa ibn Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah Tawil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Abbad qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Mis'ab kilahuma an Sa'd bin Ibrahim an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mula masuk pada hadis-hadis berkenaan tentang kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Terus riwayat 6183 baca. Maka hadis ini nak menerangkan bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Talib memuji Umar bin Khattab. Kata sewaktu kewafatan Umar bin Khattab, kata Sayyidina Ali, aku tidak pernah mendengar Nabi berkata sesuatu kecuali Nabi pasti akan berkata, aku Abu Bakar dan Umar, aku Abu Bakar dan Umar, aku Abu Bakar dan Umar. Maka Nabi dalam banyak berkata-kata, Nabi banyak menyebut tentang Abu Bakar dan Umar, menunjukkan kelebihan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma yang luar biasa. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wudi'a, telah diletakkan Umar bin Al-Khattab, jenazah Umar bin Khattab ala saririh, di tempat pembaringan. Fatakannafahun nasu yad'un, maka telah mengelilingi Umar bin Khattab, jenazah Umar bin Khattab orang ramai, yad'un, mendoakan Umar bin Khattab. Maka mereka mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala sebab beliau telah meninggal dunia. Wa yusnun, dan mereka memuji kebaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa yusalluna alaih, dan mereka mendoakan untuk Umar bin Khattab sebelum jenazahnya diangkat dan dimasukkan ke dalam tanah perkuburan. Wa ana fihim, kata Abdullah bin Abbas, aku juga berada di situ ketika itu. Qala, Abdullah bin Abbas berkata, falam yaruni, tidaklah mengejutkan aku kecuali ada seorang lelaki yang telah memegang bahuku daripada arah belakangku. Faltafattu ilaih, maka aku pun berpaling ke arah belakang. Fa idza huwa Ali, maka tiba-tiba orang tersebut adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Fatarahama ala Umar, maka Sayyidina Ali telah mendoakan kerahmatan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala, Sayyidina Ali berkata, ma khallafta ahadan, engkau tidak meninggalkan seorang pun wahai Umar yang lebih aku cintai untuk aku bertemu dengan Allah seperti mana amalannya daripada kamu. Maksudnya Sayyidina Ali puji, wahai Umar, tak ada orang yang mana kalaulah aku dapat meninggal dunia, aku nak ada amalan seperti orang tersebut kecuali engkau wahai Umar. Wa aymullah, kata Sayyidina Ali, demi Allah, in kuntu la adhunnu an yaj'alaka Allahu ma'a sahibai, sesungguhnya aku meyakini, in kuntu la adhunnu bermaksud aku meyakini, sesungguhnya aku meyakini Allah pasti akan meletakkan kamu bersama dengan dua sahabat kamu. Siapakah dua sahabat Umar? Itulah Rasulullah dan Abu Bakar. Wa dzaka, dan sebab itu adalah sesungguhnya aku terlalu banyak mendengar Nabi SAW bersabda, jitu ana wa Abu Bakar wa Umar, aku datang bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, aku masuk ke suatu tempat bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar, Nabi kerap bersabda, aku keluar daripada tempat tersebut bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Fa in kuntu la arju aw la azunnu an yaj'alaka
Allahu ma'ahuma, kata Sayyidina Ali, maka sesungguhnya aku sentiasa berharap semoga Allah menempatkan kamu bersama dengan mereka berdua. Maka betul seperti mana kata-kata Sayyidina Ali, maka mereka hidup bersama, dan ketika mana dikebumikan pun bersebelahan Abu Bakar, Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6184 kita tidak terjemahkan. Wa bihi la qala wa hadathana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa bin Yunus an Umar bin Sa'id fi hadha al-isnad bi mislih. 6185 baca sanad dia. Maka daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, baina ana naim, sedang aku tidur. Maksudnya Nabi nampak peristiwa ini dalam mimpi Nabi. Maka sabda Nabi, ra'aitun nasa yu'raduna alayya, aku dibawakan di hadapanku ramai manusia, wa alaihim kumusun, dan mereka pada waktu itu mempunyai pakaian pada badan mereka. Namun kebanyakan pakaian mereka adalah pendek. Ada di antara mereka yang pakaian mereka hanya sampai ke dada. Ada yang mana pakaian mereka ma yablughu duna zalik, kurang daripada itu. Namun apabila Umar bin Khattab melewati Nabi SAW wa alaihi qamisun, maka pakaian Umar bin Khattab begitu panjang, yajurruhu, sehingga dia perlu menyeret pakaian tersebut. Maka sahabat pun bertanya, "Madza awal tadzalika ya Rasulullah?" Maka apakah takwilanmu tentang mimpi tersebut wahai utusan Allah? Sabda Nabi, ad-din, menunjukkan agama. Menunjukkan Umar bin Khattab akan menjaga agama dengan begitu kuat, dengan begitu dahsyat. Dan hadis ini menunjukkan kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebab itu pada baris yang kedua daripada bawah, wajarruhu, dan Umar bin Khattab menyeret pakaiannya, yadullu, menunjukkan, ala baqa'i atharihil jamilah, berkekalannya akan perkara-perkara baik, dan juga cara pengurusan yang baik yang Umar bin Khattab tinggalkan di kalangan umat Islam selepas daripada kewafatannya, liyuqtadabih, supaya boleh dijadikan ikutan dan contoh. 6182 baca sanad dia. Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda bersabda, baina ana naim, sedang aku tidur. Maka ini juga menunjukkan kepada mimpi Nabi SAW. Idh ra'aitu qadahan, maka aku telah melihat sebuah bekas minuman dibawakan kepadaku. Fihi, buat tisu. Minta maaf. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka sabda Nabi, sedang aku tidur, maka aku telah nampak sebuah bekas minuman dibawakan kepadaku. Fihi laban, dalam bekas minuman tersebut ada susu. Fasharibtu minhu, maka aku telah minum daripada susu tersebut, sabda Nabi, sehingga aku melihat ar-ray. Ar-ray bermaksud kesan susu tersebut mengalir pada jari jemariku. Punya banyak Nabi SAW minum susu sehingga mengalir pada jari jemari baginda. Summa ataitu fadli, kemudian aku telah serahkan lebihan susu tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para sahabat bertanya, maka apakah yang kamu takwilkan dengan mimpi tersebut wahai Rasulullah? Sabda Nabi SAW, al-ilma akan ilmu.
Maka hadis ini juga menjadi kelebihan Umar bin Khattab, yang mana Nabi menyebut tentang kelebihan ilmu yang ada pada Umar bin Khattab lebih daripada pada sahabat radhiyallahu taala anhum yang lain. Dan kita boleh nampak sewaktu era pemerintahan Umar bin Khattab bagaimana cara beliau membuat keputusan adalah jauh lebih baik dan sukar kadang-kala difahami oleh sebahagian pada sahabat radhiyallahu taala anhum yang lain. 6187 kita tidak terjemahkan sebab riwayat yang lebih kurang sama. Wa bihi la qala wa hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laysun an Uqail tawil. Wa bihi la qala wa hadatsana Hulwani wa Abd Humayd kilahuma an Yaqub bin Ibrahim bin Sa'd qala hadatsana Abi Salih bi isnad Yunus nahwa hadis. Hadis yang berikut ini nak menerangkan kepada kita bagaimana Umar bin Khattab bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat dalam mimpi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah perigi. Nabi berada di sebuah perigi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan air yang banyak daripada perigi tersebut untuk kegunaan orang ramai. Zaman dulu nak keluarkan air daripada perigi maka perlu menggunakan baldi. Kemudian datang Abu Bakar, dan Abu Bakar pada waktu itu tak mampu mengeluarkan banyak, kerana Abu Bakar pun selepas Nabi wafat, hidup beliau tidak lama, hanya 2 tahun lebih. Namun kata sabda Nabi SAW, datangnya Umar, maka Umar bin Khattab keluarkan air begitu banyak, menunjukkan kepada kekuatan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. 6188 baca. Maka sabda Nabi SAW, sedang aku tidur, aku telah melihat diriku ala qalibin, berada pada sebuah telaga. Al-qalib bermaksud adalah telaga, al-bi'ru. Alaiha dalwun, dan pada telaga tersebut adanya satu baldi. Fanaza'tu minha, maka aku telah menarik keluar daripada telaga air, Masya Allah, bilangan yang Allah izinkan. Maksudnya banyak. Nabi keluarkan air. Air yang dikeluarkan bermaksud adalah manfaat yang diberikan kepada orang ramai. Thumma akhadhaha, kemudian telah mengambil baldi tersebut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fanaza'a biha, maka Abu Bakar telah menarik keluar zanuban atau zanubaini, 1 ataupun 2 baldi sahaja. Wa fi naz'ihi du'fun, dan pada tarikan keluar Abu Bakar adanya kelemahan. Bukan nak menunjukkan Abu Bakar lemah, kata para ulama. Nanti para pelajar boleh baca tentang apakah maksud hadis ini pada baris yang kedua, 4, pada baris yang kelima. Nanti boleh baca keseluruhan baris tersebut. Maka kata para ulama, bukanlah nak menunjukkan Abu Bakar lemah, tetapi du'fun menunjukkan singkatnya waktu pemerintahan Abu Bakar selepas kewafatan Nabi SAW. Wallahu yaghfirullah, dan semoga Allah mengampuni Abu Bakar. Thumma istahalat gharba, kemudian telah berubah baldi yang kecil tersebut menjadi satu baldi yang besar. Masa Abu Bakar keluarkan baldi yang kecil, tetapi bila datangnya Umar, berubah baldi kecil tersebut menjadi baldi yang besar. Fa akhadhaha ibn al-Khattab, maka Umar bin Khattab telah mengambil baldi besar tersebut. Falam ara abqariyan, maka aku tidak pernah melihat, sabda Nabi, seorang pahlawan ataupun seorang pemimpin daripada kalangan manusia yang menarik keluar sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Aminah bawa adik keluar. Hatta daraban nasu bi'atan, sehingga manusia memenuhi akan kandang-kandang. Apakah maksud manusia memenuhi akan kandang-kandang? Air itu begitu banyak, bukan sekadar untuk mereka minum, akan tetapi juga boleh diberikan minum kepada binatang-binatang mereka. Punya banyak. Umar bin Khattab mendatangkan manfaat. Jangan bawa adik naik atas, biar dia kat bawah ni. Kenapa adik? Sini adik, sini. Habis nak habis dah ni, lagi beberapa hadis je. Sini adik, Atiyah. Dia naik atas ke? Bawa dia sini, Atiyah. Sikit lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 3 hadis berikut ni riwayatnya lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan. Duduk sini, tengah habis sini. Duduk sini. Sini lap ingas. Ni lap ingas sini. Tu ingas. Tu tak betul pegang. Dah tengok miau kat luar dah. Ada miau tak kat luar?
Tu tengok dia. Bawa dia keluar ajak dah. Dah ngaji dah. Bawa dia keluar ajak. Jangan dekat panas, dekat tempat letak kereta je. Tengok mata dia punya mati lagi. Tu pasang kat kepala dah. Pasang kat kepala dah. Dia nak tu. Tengok ada minyak tak kat luar? Mana tadi? 6189 Maka 3 hadis ni kita tidak terjemahkan sebab riwayat ni adalah lebih kurang sama. Wa bi ilay qala hadatsani Abdul Malik bin Shu'aib bin Laits qala hadatsani Abi an Jaddi qala hadatsani Uqail bin Khalid Tawil. Wa bi ilay qala hadatsani Amr bin Naqir wal Hulwani wa Abdul Humayd an Yaqub bin Ibrahim bin Sa'd qala hadatsana Abi an Salih bi isnad Yunus nahwa hadithihi 6190. Wa bi ilay qala hadatsani Hulwani wa Abdul Humayd qala hadatsana Yaqub qala hadatsana Abi an Salih qala al-A'raj wa ghayruhu inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu bin Abi Quhafah yanzi'u bi nahwi hadits Az-Zuhri 6191 juga riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilay qala hadatsani Ahmad bin Abdurrahman ibn Wahb qala hadatsana ammi Abdullah ibn Wahb qala akhbarani Amr bin al-Harith anna Aba Yunus maula Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadatsa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina ana na'imun uritu anni anzi'u ala hawdi askin nas faja'ani Abu Bakr fa akhadha ad-dalwa min yadi liyurawihani فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلم أرى نزعا رجل قد أقوى حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر 6192 baca. Sabda Nabi SAW, hadis yang lebih kurang sama. Sabda Nabi SAW, ra'aitu, aku telah melihat, ka'anni anzi'u, seolah-olah aku telah mengeluarkan air daripada telaga. Bakrah ini adalah kayu yang berada atas telaga. Bakrah. Maka bakrah adalah kayu yang berada di atas telaga, yang mana pada kayu tersebut adanya tali yang mana diikatkan kepada baldi untuk memudahkan dikeluarkan air. Maka sabda Nabi, sedang aku menarik keluar baldi yang tergantung pada kayu yang ada pada sebuah telaga, maka datanglah Abu Bakar, fanaza'a zanuban aw zanubaini, maka Abu Bakar telah menarik keluar satu ataupun dua baldi. Fanaza'a naz'an dha'ifa, maka adalah Abu Bakar mengeluarkan air daripada telaga dengan lemah. Wallahu yaghfirullah, dan semoga Allah mengampuni Abu Bakar. Kemudian datang Umar bin Khattab, fastaqa, lalu Umar bin Khattab telah memberi minum air. Fastahalat gharba, maka telah berubahlah baldi yang kecil tersebut menjadi baldi yang besar. Falam ara abqariyan minan nas, maka aku tidak pernah melihat seorang yang kuat, seorang pemimpin, seorang pahlawan daripada kalangan manusia. Yafri fariyah. Apakah maksud Yafri fariyah? Daripada bawah, baris yang kedua, 4, 6. Baris yang kedua, 4, 5. Baris yang kelima. Apakah maksud Yafri fariyah? Ayya'malu amalah. Sabda Nabi, aku tidak pernah melihat seorang yang kuat melakukan pekerjaan seperti Umar. Ya fariyah ay ya'malu amalah hatta rawiyan nas, sehingga orang ramai telah hilang dahaga minum air yang begitu banyak Umar bin Khattab keluarkan. Wa darabul atan, dan mereka telah memenuhkan kandang-kandang binatang mereka dengan air. Ini kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Riwayat seterusnya 6193 kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ahmad bin Abdullah bin Yunus qala hadatsana Zuhair qala hadatsani Musa bin Uqbah an Salim bin Abdullah an abihi an ru'ya Rasulullah sallallahu fi Abi Bakr wa Umar bin Al-Khattab binahwi hadithihim. Maka yang ini pun kita tidak terjemahkan. Riwayat yang seterusnya menceritakan bagaimana Nabi telah melihat istana Umar bin Khattab di dalam syurga. Terus
Maka daripada Jabir radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW baginda bersabda, aku telah masuk ke dalam syurga, faraitu fiha, maka aku lihat dalam syurga daran, ada sebuah istana, daran atau qasran, ada sebuah istana. Maka aku bertanya, milik siapa istana ini? Maka mereka berkata, milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa aradtu an adkhula, maka aku ingin untuk masuk ke dalam istana. Maka aku melihat kepada Umar bin Khattab, dia adalah seorang yang ghairah, ini bahasa kita adalah cemburu. Cuma bukanlah cemburu buta. Orang Arab dia ada sifat ghairah, sifat ghairah yang mana dia tidak suka orang untuk masuk ke dalam rumahnya tanpa izin, untuk mengambil barangnya tanpa izin, maka disebut ghairah. Ghairah diterjemahkan juga sebagai harga diri, sebagai kemuliaan diri. Maka sabda Nabi, maka aku ingat bahawa Umar bin Khattab mempunyai kemuliaan diri yang sangat banyak. Maka Umar bin Khattab pun berkata, wahai Rasulullah, awa alaika yughar, adakah aku patut merasa cemburu ataupun marah kepadamu wahai Rasulullah? Maka ini hadis ini menceritakan Nabi diperlihatkan tentang istana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiga riwayat berikut ini kita tidak terjemahkan sebab riwayat ini adalah lebih kurang sama, menceritakan tentang istana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa bi ilayhi qala wa hadatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Sufyan an Amr wa ibn al-Munkadir an Jabir radhiyallahu anhu ta'wil bi ilayhi qala wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Sufyan an Amr sami'a Jabir radhiyallahu ta'ala anhu ta'wil wa bi ilayhi qala wa hadatsana Amr bin Naqid qala hadatsana Sufyan an ibn al-Munkadir qala sami'tu Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithli hadis Ibn Numair wa Zuhair. Aisyah, pergilah panggil adik. Jaga adik tak? Panggil adik. Tengok adik. 6192. Yang ini pun kita tidak terjemahkan. Wabihi la qala hadatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Abdul Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab akhbara an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala baina ana na'imun idza ra'aytuni fil jannah fa idza imra'atun tawadda ila janibi qasrin fa qultu liman hadha fa qalu li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fa dhakartu ghayrataka fa wallaytu mudbiran qala Abu Hurairah fa baka Umar wa nahnu جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعليك أغار 6197. وبه إليه قال وحدثني عمرو بن ناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. Riwayat yang seterusnya nak menceritakan tentang ketekasan Umar bin Khattab, sehingga para sahabat wanita mereka dengan Nabi SAW mereka tidak begitu segan, tetapi bila Umar bin Khattab masuk, semua pada waktu itu akan bertempiaran lari, segan dan takutnya mereka kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam hadis ini Nabi sebut syaitan pun takut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ini adalah kelebihan Umar bin Khattab. Riwayat 6198 daripada Sahih Muslim, baca. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala menceritakan, ista'zana Umar ala Rasulillah. Umar bin Khattab telah meminta izin untuk masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu, dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang wanita daripada kalangan Quraisy, yukallimnahu, sedang berbicara kepada Nabi. Wa yastakthirnahu, dan mereka telah berbicara begitu banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aliyatan, dalam keadaan mereka meninggikan suara-suara mereka di hadapan Nabi. Falamma sta'zana Umar, apabila Umar bin Khattab meminta izin untuk masuk, kumna, mereka terus bangun, yabtadirnal hijab, dan kemudian mereka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bergegas untuk menjatuhkan tirai. Datang je Umar, mereka terus pada waktu itu menjauhkan diri.
Fa'adina lahu Rasulullah, maka Nabi pun mengizinkan Umar bin Khattab untuk masuk. Rasulullah dalam keadaan Nabi SAW sedang tertawa. Maka Umar bin Khattab bertanya, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah, semoga Allah sentiasa menggembirakan kamu wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun menerangkan kepada Umar, ajibtu, aku merasa hairan dari apa melihat wanita-wanita yang berada di sisiku. Falamma sami'na sautak, apabila mereka mendengar sahaja suara kamu, ibtadarnal hijab, mereka bergegas untuk menjatuhkan hijab, menjatuhkan tirai. Maka Umar bin Khattab berkata, fa anta ya Rasulullah wa apa ahaqu an yahbana, sepatutnya engkau wahai Rasulullah yang patut lebih untuk dihormati ataupun ditakuti. Thumma qala Umar, kemudian Umar bin Khattab berkata kepada semua wanita-wanita Quraisy tersebut, ay aduwati anfusihinna, wahai musuh kepada diri kamu sendiri, atahabnani, adakah kamu lebih takutkan aku, lebih menghormati aku, dan kamu tidak takut kepada Rasulullah ataupun tidak menghormati Rasulullah? Maka semua wanita tersebut berkata, na'am, anta aghlaz, kerana engkau lebih tegas, wa afadhu, dan lebih garang daripada Nabi SAW. Maka waktu itulah Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang nyawaku berada pada genggamannya, ma laqiyaka syaitanu qattu salika fajja, tidaklah syaitan menemui kamu wahai Umar sedang berjalan pada mana-mana jalan, illa salaka fajjan ghaira fajji, kecuali pasti syaitan akan mengambil jalan yang lain. Syaitan pun tak berani untuk berjalan dengan jalan yang sama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka hadis ini menunjukkan kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang berikut ini 6199 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wabihi qala hadatsana Harun bin Ma'ruf qala hadatsana abihi Abdul Aziz bin Muhammad qala akhbarani Suhailun an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu niswatun qad rafa'na aswatahunna ala Rasulillah falamma sta'zana Umar ibtadarna al-hijab fadzakarna wa hadits az-Zuhri. Ibtadarna al-hijab bermaksud mereka melabuhkan tirai. Bukannya pada waktu itu hijab di sini bermaksud penutup muka. 6200. Maka hadis ini nak menerangkan Nabi SAW bersabda, ada sebahagian daripada umatku yang mana Allah sentiasa memberi ilham kepada mereka. 6200 baca sanad dia. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda bersabda, qad kana yakunu fil umami qablakum muhaddatsun, sesungguhnya adalah pada kalangan umat-umat sebelum daripada kamu mereka yang diberikan ilham. Fa in yakun fi ummati minhum ahad, jika ada daripada kalangan umatku seseorang yang diberikan ilham, maka orang tersebut di antara mereka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkata Wahab, tafsir maksud daripada muhaddatsun adalah mulhamun, orang-orang yang diberikan ilham. 6201 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya adalah lebih kurang sama. Wabi ilaihi qala hadatsani Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laysan Tawil. Wabi ilaihi qala wa hadatsani Amr bin Naqid wa Zuhair bin Harb qala hadatsana Sufyan bin Uyainah kilahuma an ibn Ajlan an Sa'd bin Ibrahim bihadzal isnad mithlah. Hadis yang seterusnya nak menerangkan kata-kata daripada Umar bahawa Umar punya pandangan pada waktu itu sama dengan wahyu yang belum diturunkan. Bukanlah menunjukkan wahyu turun mengikut pandangan Umar, tidak, tetapi nak menunjukkan bersihnya hati Umar bin Khattab, tepatnya firasat Umar bin Khattab, sebab beliau termasuk daripada kalangan orang yang diberi ilham. Maka pandangan Umar sebenarnya adalah mengikuti sebagaimana wahyu, walaupun wahyu tersebut belum diturunkan. Maka hadis-hadis ini dikenali sebagai muwafaqat Umar, wahyu yang turun pada waktu itu bersesuaian dengan cadangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan sebenarnya muwafaqat Umar ada beberapa belas, cuma dalam riwayat ini disebutkan 3. 6202 baca sanad dia.
Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, wafaqtu rabbi, aku telah pandanganku telah bersesuaian dengan perintah Tuhanku pada 3 perkara. Fi maqam Ibrahim, berkenaan tentang solat menghadap kepada makam Ibrahim. Wa fil hijab, berkenaan tentang hijab untuk para wanita. Wa fi usara Badar, dan berkenaan tentang para tawanan perang. Yang mana kisahnya adalah panjang kalau kita nak pergi detail, cuma ini adalah ringkasan dia. Sebentar. Allahumma salli ala Muhammad. Terus riwayat seterusnya 3203. Maka ini juga antara kisah muwafaqat Umar, yang mana pandangan Umar bersesuaian dengan wahyu, yang mana kisah di mana Nabi SAW memberikan pakaian baginda kepada Abdullah bin Ubay, ketua orang munafik, apabila diminta oleh anaknya supaya dia boleh kebumikan ayahnya dengan pakaian Nabi. Kemudian Nabi SAW solatkan jenazah orang munafik tersebut dalam keadaan Umar bin Khattab melarang Nabi daripada melakukannya. Maka turunlah ayat yang mana Allah melarang Nabi selepas daripada itu untuk mensolatkan jenazah orang munafik. 6203 baca. Apabila meninggalnya ketua orang munafik, Raisul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul, maka anak lelaki dia bukan munafik. Anak lelakinya adalah sahabat yang betul, sahabat yang baik. Maka anaknya juga bernama Abdullah telah datang kepada Nabi SAW, lalu meminta kepada Nabi untuk Nabi memberikan kepadanya pakaian Nabi SAW, an yukaffina fihi abah, supaya dia boleh mengkebumikan ayahnya pada pakaian tersebut. Supaya dia boleh mengkebumikan ayahnya dalam pakaian Nabi SAW. Pada baris yang kedua daripada bawah, kata Imam Nawawi, innama atahu qamisah, hanya sahaja Nabi memberi pakaian Nabi untuk dikafankan ketua orang munafik adalah kerana yang pertama, tatiban liqalbi ibnih, untuk Nabi SAW menggembirakan hati seorang anak, yang mana anaknya adalah seorang sahabat yang baik. Wakila, kemudian baris yang terakhir, pandangan yang kedua, Nabi SAW berikan begitu kerana Abdullah bin Ubay, dia pernah bagi pakaian kepada Abbas, pakcik Nabi, sewaktu Abbas menjadi tawanan perang dalam peperangan Badar. Maka mukafaah, Nabi sekadar nak membalas kebaikan dengan kebaikan. Kemudian anak lelaki kepada Abdullah telah meminta Nabi untuk mensolatkan jenazah ayahnya. Faqama Rasulullah, maka telah berdirilah Nabi SAW untuk mensolatkan jenazah Abdullah, ketua orang munafik. Maka Umar bin Khattab telah berdiri bangun dan dia telah memegang pakaian Nabi SAW seraya berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, atusalli alaih, adakah engkau nak solatkan jenazahnya? Wa qad nahaka Allah, dalam keadaan Allah telah melarang kamu daripada mensolatkan jenazahnya. Maka Nabi SAW pun bersabda, innama khayyaranillah, sesungguhnya Allah telah memberi pilihan kepadaku. Maka Allah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, mintalah kamu pengampunan kepada Allah untuk mereka ataupun tidak. Maka Nabi menafsirkan itu sebagai pilihan. Wa sa'aziduhu ala 70, dan aku akan meminta lebih daripada 70 kali. Maka berkata perawi, innahu munafik, kerana Abdullah bin Ubay adalah seorang munafik. Fasalla alaihi Rasulullah, maka Nabi pun telah mensolatkan jenazah Abdullah, ketua orang munafik. Maka Allah telah menurunkan ayat berikut, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, dan janganlah kamu menaikkan salat ke atas orang munafik yang telah meninggal dunia sama sekali selama-lamanya. Wala takum ala qabrih, dan janganlah kamu wahai Muhammad berdiri di sisi kubur mereka. Maka ayat ini bertepatan dengan pandangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6204 riwayat yang terakhir, terus 6204 baca. Maka semenjak turunnya ayat tersebut, berkata perawi, fatarakas salata alaihim, selepas itu Nabi tidak lagi mensolatkan jenazah orang-orang munafik.
Cumanya zaman kita tak bolehlah nak menghukum seseorang itu munafik, sebab kita tidak tahu hakikat dia. Nabi SAW tahu berdasarkan kepada wahyu, dan antara sahabat yang tahu semua senarai orang munafik adalah Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Maka sebab itu Umar bin Khattab, apabila Umar bin Khattab nampak ada jenazah dan Huzaifah ibn Yaman tidak mensolatkan jenazah tersebut, maka Umar bin Khattab pun tak nak solatkan, kerana beliau tahu bahawa itu adalah jenazah orang munafik. Tetapi walaupun Huzaifah ibn Yaman tahu, dia tak adalah canangkan kepada satu dunia, oh orang ni munafik, jangan solatkan. Tidak. Walaupun Huzaifah ibn Yaman tahu yang mana orang tersebut munafik, maka dia tidak sebarkan perkara tersebut. Zaman kita terlalu cepat menghukum orang tu munafik dan sebagainya, dalam keadaan kita tidak tahu dalaman dia bagaimana. Munafik adalah sifat dalaman yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung kelebihan Uthman bin Affan pada jam 2.45 petang nanti insyaAllah. Terima kasih semua, jumpa lagi.